Terima kasih Dato' Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sungguhnya saya harus bersetuju dengan tuaran lah. Sabah ini selalu dianaktirikan. Mudah-mudahan Kinabatangan yang sudah menyatakan bahwa 23 projek PAN Borneo akan dimulakan tahun depan menjadi kenyataan lah. Jangan dijanji selalu tidak dipenuhi. Saya mulakan ucapan perbahasan saya dengan butiran 050. Ketua, saya tidak pernah berjanji. Saya bukan macam pemimpin mereka suka berjanji. Terima kasih. Saya Terima kasih, kata, saya kota. Mudah-mudahan. Tapi malangnya jalan Tawau Kelabakan Sapulut tidak ada dalam PAN Borneo. Malangnya itulah. Saya mulakan ucapan Kenapa perbahasan lah, saya bahas ya lah. dengan butiran 050900 penyelenggaraan jalan Persekutuan Sabah Sarawak wilayah Persekutuan Labuan. Dato' Pengerusi, dalam laporan Ketua Audit Negara 2018 siri 2 yang telah dikeluarkan April lalu, ada dilaporkan berkenaan kelemahan pengurusan projek penyelenggaraan jalan raya berturap di negeri Sabah. Mengikut indeks keadaan jalan raya atau Road Condition Index, sebanyak 55.3% daripada jalan berturap negeri Sabah berada di bawah skala 3 dan skala 4. Skala 3 adalah sederhana, skala 4 adalah teruk. Indeks tersebut membuktikan bahawa jalan berturap di negeri Sabah memerlukan perhatian yang lebih daripada aspek penyelenggaraan berkala, khususnya jalan-jalan di Parlimen Kalabakan yang turut merangkumi jalan penghubung di Tawau. Berkenaan hal ini, saya minta Menteri jelaskan. Pertama, apakah sebenarnya cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh pihak Kementerian Kerja Raya Persekutuan dalam soal pengurusan dan pengendalian projek kerja-kerja penyelenggaraan jalan-jalan berturap di Sabah? Kedua, adakah Kementerian telah mengambil inisiatif untuk mendapatkan kajian atau maklum balas daripada JKR Negeri Sabah berkenaan kelemahan pengurusan kerja-kerja penyelenggaraan jalan berturap negeri Sabah seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2018 tersebut? Jika tidak, apakah usaha terancang Kementerian bagi memastikan segala aspek pelaksanaan dalam kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan negeri di Sabah dapat diberi perhatian seimbang oleh KKR, biarpun hal ehwal jalan negeri Sabah merupakan tanggungjawab JKR Sabah. Ketiga, apakah pemantauan projek atau works monitoring yang akan diberi pembaruan serta penambahbaikan bagi memastikan aspek-aspek seperti pengurusan bajet dan penjadualan projek dapat dikendalikan dengan lebih terurus bagi mengelakkan daripada berlakunya kelewatan dan penangguhan kerja-kerja penyelenggaraan jalan berturap, khususnya di Parlimen Kalabakan. Keempat, dengan adanya pemisahan skup tanggungjawab antara KKR dan JKR Negeri Sabah dalam hal ehwal jalan persekutuan, bagaimana KKR dapat menjamin setiap pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan benar-benar diuruskan mengikut piawaian, perancangan dan bajet asal oleh KKR Persekutuan? Kelima, berapakah anggaran peruntukan yang akan diususkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan-jalan berturap di Kalabakan dan Tawau yang tertangguh sehingga hari ini? Dan bilakah kerja-kerja penyelenggaraan akan dimulakan semula? Tuan Yang Dipertua, Tuan Pengerusi, Dato' Pengerusi, selanjutnya saya ingin menyentuh butiran 08230, pembinaan jembatan, butiran 08260, naik taraf dan memulihkan jalan, dan butiran 08270, memulihkan jalan. Untuk pengetahuan yang berhormat Menteri, jambatan adalah penghubung logistik yang sangat penting untuk penduduk-penduduk kampung untuk bergerak, lebih-lebih lagi bagi anak-anak dan cikgu-cikgu sekolah. Saya menyambut baik kenaikan berganda bagi peruntukan untuk butiran ini, dan saya minta yang berhormat Menteri perincikan. Pertama, apakah kelainan dari aspek bahan binaan serta teknologi binaan yang digunakan pakai dalam setiap kerja-kerja pembinaan jembatan di kawasan-kawasan di Sabah bagi menjadikan setiap jembatan yang akan dibina pada tahun 2021 bersifat stabil dan selamat untuk semua jenis kenderaan termasuk yang berbasikal. Kedua, apakah bentuk koordinasi pengurusan projek pembinaan jembatan antara KKR dengan JKR Sabah dalam mengenal pasti jembatan-jembatan usang serta jembatan-jembatan rosak yang boleh dilaksanakan kerja pembinaan semula khususnya di kawasan-kawasan luar bandar? Ketiga, adakah projek pembinaan jembatan yang akan diperuntukkan melalui butiran ini
akan merangkumi pembinaan jambatan dua lorong atau two lane bridge bagi memudahkan pergerakan pergi dan balik orang-orang kampung, khususnya yang berkereta dan motosikal. Yang berhormat minta rumuskan, Yang Berhormat. Ketiga, daripada 25 parlimen di Sabah, berapakah parlimen yang akan difokuskan untuk peruntukan menaik taraf jalan dan apakah faktor-faktor fizikal yang akan dinilai bagi tujuan tersebut? Keempat, adakah kementerian berhasrat untuk menaik taraf jalan-jalan yang sedia ada di kawasan-kawasan perindustrian di Sabah bagi mewujudkan dedicated routes atau laluan khas untuk pergerakan lori-lori besar yang selama ini menjadi punca kepada kerosakan jalan awam? Jika iya, saya minta Menteri nyatakan kawasan-kawasan yang terlibat dan anggaran kos bagi setiap satu kerja menaik taraf. Saya juga ingin menyentuh satu projek besar di Kalabakan. Kalau boleh, Menteri mempertimbangkan dengan serius terhadap pembinaan kompleks CIQS Serudung, 9 garis, Lebuh Raya 40 km dan perumahan kerajaan. Projek ini boleh dianggap katalis dalam usaha kerajaan untuk menjayakan pembangunan seimbang antara wilayah di Malaysia. Penyambungan jaringan jalan raya antara wilayah-wilayah Sabah, Sarawak dan Kalimantan yang mempunyai penduduk lebih kurang 25 juta jiwa sesungguhnya dapat mewujudkan perekonomian yang baik. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Kalabakan. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat Kota Raja, untuk rancangan Malaysia ke-12, kita akan melaksanakan 2 kajian berhubung kait dengan berkaitan dengan turapan baru dan struktur asas jalan. Sememangnya kita sedar bila peningkatan jumlah trafik dan kenderaan yang lebih besar, di mana aksel kenderaan diluluskan untuk ditingkatkan oleh Kementerian Pengangkutan, kita kena mengkaji semula pertama sekali keadaan jalan kita, kaedah dan bahan-bahan digunakan dan termasuk juga jambatan. Dan ramai menyentuh berhubung kait dengan penyegaraan dan juga keadaan jambatan kita. Dan perkara ini memang sedang kita buat. Termasuklah penambahbaikan jalan-jalan dan jambatan-jambatan yang perlu kita naik taraf supaya ianya dapat menampung keadaan kenderaan yang makin besar, makin berat dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga telah bekerjasama melalui kajian kita untuk mengadakan apa yang dikatakan way in motion, di mana kita boleh mendapat keadaan sebenar kenderaan yang lalu di jalan dengan teknologi yang terkini. Kalau sekarang ini, kalau kita melihat JPJ, kalau kenderaan berat dia terpaksa masuk ke pusat timbangan. Sekarang ini tak perlu. Telah diluluskan sebanyak 50 juta kepada Kementerian Pengangkutan, di mana timbangan ini akan berada di jalan raya yang akan dapat mengukur berat laluan kenderaan di jalan raya. Dan dengan itu kita akan dapat data yang lebih tepat. Dengan itu kita boleh membuat perancangan yang lebih baik pada masa akan datang. Untuk kawasan Kota Raja sebenarnya, terutamanya di Pelabuhan Kelang, untuk 2020 sebanyak 49 juta telah diperuntukkan untuk penyelenggaraan jalan-jalan di sekitar Pelabuhan Kelang. Jalan terlibat ialah FT181, FT180, FT103, FT20, FT02 dan juga FT3218, iaitu Jalan Batu Unjur. Skop-skop dikerjakan ialah kerja-kerja pavement dan bukan pavement. Dan Alhamdulillah syarikat konsesi yang telah dilantik telah menyiapkan kerja-kerja ini dalam bulan Oktober yang lalu. Untuk masa depan ini, 2021, kita sudah pun meluluskan dan mendapat peruntukan untuk menambah baik projek Pulau Indah Ring Road fasa yang ketiga. Ini akan dinaik taraf dan insya-Allah dengan adanya jalan ini ianya akan dapat memperbaiki jajaran kawasan di sepanjang Pelabuhan Kelang. Sebab kita sedar bahawa kawasan ini adalah amat penting sebabkan merupakan nadi utama dari segi ekonomi negara kita. Saya beralih pada Jerantut. Jerantut ada bertanya berhubung kait dengan kelas G1. Adakah program khusus untuk mereka? Dan untuk makluman, kita mendapat peruntukan khas iaitu projek Perhatian dan juga projek Penjana. Sebanyak dua, di mana diperuntukkan khas pada G1 dan G4. Dan untuk G1 dan G4 ini, di bawah projek Penjana dan juga Perhatian,
jawatankuasa telah dilantik di mana ianya dibagi terus kepada G1 dan G4. Manakala syarikat konsesi pula di bawah peruntukan sedia ada, mereka akan menguruskan projek mereka dan ada juga sebahagiannya akan diserahkan pada untuk G1 dan G4. Saya akan menyentuh secara umum, ramai menyentuh berhubung kait dengan penjagaan jalan. Dan saya sedar ini merupakan satu isu yang agak besar. Sebab itu kita memberi komitmen di bawah Kementerian Kerja Raya. Salah satu komitmen kita ialah untuk zero pothole. Dan zero pothole ini alhamdulillah setakat ini kita memberi kuasa kepada JD untuk membuat dan untuk menyemak segala kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi dan memastikan semua lubang-lubang kalau berlaku di Jalan Persekutuan mesti ditutup dalam tempoh 24 jam. Tutupan turapan sementara dan turapan kekal akan dilaksanakan selepas itu. Ini untuk memastikan tiada berlaku kemalangan ataupun keselamatan pengguna jalan raya akan dapat kita jamin. Dan ada permintaan khusus, saya akan menjawab secara bertulis apa-apa peruntukan yang diminta secara khusus untuk kawasan-kawasan ataupun projek-projek setempat. Dan untuk penyanggaan cerun, sebenarnya memang betul kata Mobok tadi ada sebuah syarikat yang telah dilantik dan tempoh lantikan mereka berakhir 31 Oktober 2020, tapi sebenarnya projek yang mereka telah dilantik untuk tempoh 3 tahun plus 2 tahun. Dan setakat ini kita telah sambungkan seperti mana diluluskan oleh Kementerian Kewangan untuk tempoh 1 tahun lagi. Dengan syarat mereka akan hanya dapat disambung untuk tempoh 2 tahun sekiranya mereka dapat mencapai tahap sehingga markahnya 80%. Tadi ada teguran daripada audit, kita mengakui, dan sebab itulah kita mencari jalan bagaimana kita nak pastikan supaya ianya dapat ditambah baik. Sebab itu kita hanya lanjutkan hanya tempoh setahun, bukan 2 tahun seperti mana yang diperuntukkan dalam perjanjian. Untuk makluman juga, YB Mobok tadi ada menyebut berhubung kait dengan cerun di Sandakan Tawau dan juga Jalan Kinabalu Sandakan. InsyaAllah kita dua-dua jalan ini sebenarnya dah diluluskan dengan peruntukan di bawah rancangan Malaysia pertama, dalam rancangan rolling plan pertama 2021 nanti. Rancangan Malaysia ke-12 akan dilaksanakan, iaitu kilometer 58.6 dan juga kilometer 147.9 Jalan Kota Kinabalu Sandakan. Tuaran, mungkin ada silap faham sikit bila mengatakan Sabah hanya mendapat peruntukan RM100. Keseluruhan peruntukan untuk Sabah ialah untuk 2021 ialah 1 bilion untuk PN Borneo Sabah. Tiap-tiap tahun akan dapat 1 bilion. Satu lagi ialah peruntukan yang dikatakan penjelasan sikit. Biarlah saya belum jawab macam mana nak minta Tapi penyerahan. Biar saya jawab dulu. Saya merujuk saya pada jawab dulu. putiran tu yang berhormat. Biar saya jawab dulu. Berhormat Tuaran. Saya bagi penjelasan. Biarlah lepas tu menteri saya akan jawab bagi. dulu. Ahli Parlimen Tuaran mengatakan hanya diperuntukkan token sebanyak RM100. Untuk makluman, Ahli Parlimen Tuaran di bawah butiran 05100, maksud pembangunan 27 Kementerian Kerja Raya dalam buku cadangan belanjawan 2021. Memang RM100 ini diperuntukkan, tapi ini khusus sebenarnya hanya untuk satu projek, iaitu projek menaik taraf jalan dari Dongongon ke Papa Spur, fasa 2 dan 3, yang mana projek ini setakat ini baru mencapai 90% disebabkan ada variation order. Bila variation order, ianya dijangka tidak akan dapat siap pada 31 Disember 2020. Sebab itu kita kena peruntukkan RM100 itu supaya tahun depan bila diluluskan oleh MOF, the variation order, peruntukan itu akan dapat disalurkan untuk membayar apa-apa saja bayaran apa. Maknanya akan ada peruntukan tambahan untuk menyiapkan spesifik projek ini. Manakala untuk keseluruhan Sabah, Jalan Sabah, kalau kita melihat
di bawah butiran 05100 jalan-jalan besar di Sabah. Sebanyak 1.18 bilion sebenarnya diperuntukkan. Yang berhormat boleh melihat butiran 82000 1 bilion ialah untuk PEN Borneo Sabah. 100 juta pula dicadangkan untuk jalan butiran lain di negeri Sabah. Antaranya ialah butiran membina jalan-jalan baru di bawah perkara butiran 8230. Menaik taraf jalan-jalan 08260. Program pengantian jambatan sempit Daun Usang 02800 dan program pembaikan cerut iaitu butiran 08250. Dan untuk penyelenggaraan di negeri Sabah diperuntukkan 80 juta pada tahun akan datang. Ini untuk berkala pavement dan juga kerja-kerja bukan pavement. Jadi itulah respon saya, Yang Mohd Tuan. Yang Berhormat, penjelasan. 80 juta itu tidak dinyatakan dalam mana-mana butiran dalam peruntukan dalam anggaran ini, tidak ada dalam ini. Jadi di mana letaknya 80 juta itu? Yang keduanya dari segi memulihkan jalan. Makna dia ini untuk resurfacing, untuk to rehabilitate jalan-jalan raya dan sebagainya. Jelas di sini peruntukan RM100 ya dalam butiran 08270 memulihkan jalan. Memulihkan jalan. Jadi ini yang penjelasan yang kita minta ini, kenapa RM100? Bolehkah Yang Berhormat beritahu bahawa memang ada yang sedang dijalankan, diberi pohon tetapi belum dapat duit seperti yang jalan Donggongon tadi. Itu yang sebab kita sangat khawatir ini Yang Berhormat. Jalan-jalan raya yang berlubang seperti Yang Berhormat yang Batangan juga bersetuju tadi. Jalan Telupit sebagai contoh, mile 32 di Sendakan itu. Memang berlubang-lubang, memang keadaan kemalangan berlaku dan memang tidak boleh lagi direhabilitate, perlu dibina semula. Ya, dan estimate saya dipahamkan daripada JKR Sabah sudah pun dibuat untuk membina ini semua. Tetapi peruntukan tidak diberikan di sini, diberi RM100 saja Yang Berhormat. RM100 yang saya katakan tadi hanya spesifik projek Papa Donggongon. Itu yang saya katakan. Dan untuk makluman kita semua sebenarnya dalam perancangan RM100 Yang Berhormat, satu memulihkan jalan butiran 0270 itu pun RM100. Yang satu lagi jalan-jalan besar di Sabah itu pun RM100 juga. Ada dua butiran RM100 Yang Berhormat. Jadi mana satu yang Donggongon Papar itu? Yang 051000 ataupun yang 0270? Mana satu jalan Donggongon Yang Berhormat? kan saya dah katakan tadi, Donggongon Papar di bawah 05100 yang disediakan untuk projek menaik taraf jalan Donggongon Papar 05100. Itulah yang diperuntukkan. Yang tu sebenarnya disebabkan BO. Tapi Yang Berhormat itu adalah jalan PEN Borneo, projek PEN Borneo kan. Dan PEN Borneo itu sudah pun diberi peruntukan khas. Tidak. Ya. Duduk. Ya. Dia ada Donggongon Papar dulu di bawah projek khusus. Bukan saja PEN Borneo, sebab PEN Borneo yang dimaksudkan hanya 35 package yang telah diumumkan dulu. Donggongon Papar adalah projek yang di bawah peruntukan development, bukan di bawah projek PEN Borneo. Sebab itu ada VO dan sebagainya yang perlu kita selesaikan. Banyak masalah yang timbul di tapak sama ada pengalihan utilities dan sebagainya. Sebab itulah peruntukan ini kita dah sediakan 100 untuk dibawa ke 2021 nanti. Berhormat, saya ada soalan spesifik. Ini jalan Bulatan Berungis, Bulatan Mengkabung. Memang sudah diluluskan dan mahu dilaksanakan, tetapi ada pertikaian di antara kerajaan negeri dengan persekutuan, sama ada jalan itu mau diserahkan kepada persekutuan ataupun tidak, tapi peruntukan memang sudah dibuat dulu, dan memang maupun dilantik pelaksananya. Saya ingin tahu sama ada proyek seperti ini mau disediakan peruntukan atau macam mana? Terima kasih. Untuk pengurusi, saya akan menjawab secara spesifik sebab ini adalah soalan yang spesifik dan saya perlukan notis. Yang Mohd Menteri. Berhubung dengan kaedah Yang Mohd Menteri. Sekejap Typing. Sekejap, biar saya selesaikan dulu Yang Berhormat Tuan. Berhubung kait dengan projek PEN Borneo Sabah, diluluskan di bawah pemerintahan Barisan Nasional dulu sebanyak 35 packages untuk fasa 1.
Daripada 35 packages, diputuskan bila peralihan kerajaan di bawah Pakatan Harapan, maka kaedah pelaksanaan melalui PDP telah dibatalkan. Di mana PDP dibatalkan, dulu ada dua kaedah pembiayaan untuk PEN Borneo, Sabah dan Sarawak. Pertamanya ialah melalui kaedah dana pembangunan daripada kerajaan. Yang keduanya ialah melalui pinjaman, dana infra. Dan untuk Sabah, dana infra sudah pun dibatalkan. Sebab itu hanya diputuskan untuk dilaksanakan 20 package daripada 35 packages yang telah diluluskan. Dan daripada 20 packages itu, 15 sudah pun di tender, satu dibatalkan, ditamatkan sebabkan ketidakupayaan kontraktor untuk menyelenggara dan akan ditenderkan semula. Dan satu lagi telah pun diluluskan di bawah package 2021 ini, iaitu laluan serusup ke Pituru. Jadi ini keseluruhannya 16 daripada 35 yang telah luluskan, 20 yang telah diluluskan, 16 akan dilaksanakan. Dan menjawab apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kalabakan tadi, Kinabatangan, dan juga Kalabakan yang memohon supaya ianya dapat disiapkan. Kita bersedia untuk berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah yang baru ini, kaedah pelaksanaan yang baru. Adakah ianya boleh dilaksanakan secara PFI dan sebagainya? Ianya kita kena bincang dan melihat bagaimana kedudukan kewangan kerajaan. Kalau dulu tidak dibatalkan dana infra, insya-Allah 35 packages ini akan dapat dilaksanakan. Dan Sabah keseluruhannya perancangan ialah 3 packages. Package pertama 35 dan yang lain-lain itu sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita laksanakan untuk menyiapkan keseluruhan PEN Borneo di Sabah ini. Kita akan berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah bagaimana the way forward lah insya-Allah untuk kita laksanakan PEN Borneo Sabah ini. Okey, Yang Berhormat, soalan terakhir. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa dalam anggaran pembelanjaan ini terdapat tidak ada ketelusan dari segi bagaimana peruntukan itu diagih-agihkan. Tidak ada ketelusan di peringkat Kementerian Keuangan. Saya pun merasa kasihan dengan Yang Berhormat sebagai Menteri Kerja Raya, bagaimana nak agih-agihkan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Sabah ini. Tetapi apabila Yang Berhormat menjawab, dia tidak dapat mencerminkan apa yang dalam anggaran ini sebab tidak ada ketelusan, tidak telus. Kita tidak tahu peruntukan token RM100 itu, jalan Dongong Papat dan sebagainya. Kemudian kita tertanya-tanya pula tentang keadaan jalan-jalan raya memang perlu diselenggara, tetapi sudah diisytiharkan oleh JKR Sabah sebagai unmaintainable. Tidak boleh lagi diselenggara sebab perlu dibina semula. Dan tidak dinyatakan di sini. Sepatutnya itu diberi keutamaan dari segi pemberian peruntukan. Adakah Yang Berhormat bersetuju dalam hal ini? Dan memang kami ahli Parlimen Sabah, kami mau menyokong dan membantu Yang Berhormat untuk mendapatkan lebih banyak peruntukan daripada Kementerian Keuangan untuk Kementerian Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, masa saya dah habis. Adakah saya diberi masa untuk Yang Berhormat Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat jawab Menteri. ni je, lepas tu Yang Berhormat Menteri wrap up lah. sebenarnya ramai lagi yang ahli-ahli berhormat yang lain saya Saya bagi belum. jawapan bertulis lah sebab saya ada banyak lagi saya nak selesaikan semua kementerian. Yang Baik, Berhormat Datuk Menteri. Pengerusi. Taiping minta jawapan bertulis ah. Ya, ya. Okey, terima kasih. Ada beberapa lagi yang saya jawab. Nanti secara bertulis saya akan jelaskan kepada tuaran apa segala peruntukan kegusaran yang dibangkitkan tadi. Yang Berhormat Menteri. Bagaimana kita sedia maklum bahawa kita terpaksa mengagihkan berdasarkan apa yang diluluskan. Dan kelulusan ini berdasarkan permintaan di peringkat negeri dan juga agensi pusat akan menilai apakah keutamaan-keutamaan projek yang akan dilaksanakan dan diluluskan dalam semua aspek termasuk penyelenggaraan dan sebagainya. Tapi disebabkan waktu, Datuk Pengerusi, saya akan memberi jawapan bertulis kepada semua yang telah membangkitkan isu yang telah dibahaskan tadi. Saya kira jawapan semua dah ada di Yang Berhormat sini. Menteri, Saya kalau akan- boleh sikit terkait dengan getah beku Berhormat. tadi atau CMA sebab dia melibatkan kalau kita boleh Untuk getah sebenarnya kita memang berbincang dengan Kementerian Peladangan. Memang ada kerjasama MOU di antara JKR dengan Lembaga Getah Malaysia. Beberapa projek rintis sudah pun kita laksanakan dari segi projek baru dan juga penyelenggaraan. Dan insya-Allah workshop di antara LGM dan JKR dan beberapa pakar akan duduk untuk finalisekan report. Apakah
arah tuju dari segi menggunakan kaedah kaplam ini. Adakah ianya akan memberi lebih banyak kebaikan ataupun adakah kekuatannya sama dengan kedudukan konvensional pada masa ini? InsyaAllah kita akan kemukakan laporan kepada Kabinet hujung tahun ini, dan tahun depan kita akan tahu arah tuju setakat mana kaplam dapat digunakan. Tapi untuk getah saja sebenarnya ada 3. Dia ada chrome rubber, dia ada latex yang digunakan dan juga kaplam. Dan kaplam memang sudah ada kajian untuk buat dua-dua perkara ini. Report sudah pun ada. InsyaAllah akan dimuktamadkan. Datuk Pengerusi, sikit. terima kasih. Tadi Terima tak kasih, sempat Abang bahas, Menteri. nak tanya sikit. Saya minta maaf, saya dah Sedikit diberi ya, tadi arahan tadi oleh, tak sempat Datuk bahas. Pengerusi So saya untuk kena tanya duduk. sikit. Muhammad, Jadi duduk saya je mengucap lah, terima Muhammad. kasih, saya akan memberi jawapan bertulis Terima kasih. kepada semua yang terlibat. Terima kasih. Yang berhormat sekalian, masalahnya ialah bahawa wang